Selamat datang ke Ladang Contoh Madi Langkawi. Saya TS Nur Hasmira binti Mahazir, penolong pegawai penyidik Madi Langkawi merangkap pengurus Ladang Contoh Madi Langkawi. Ladang Contoh Madi merupakan sebuah premis peladangan yang dibangunkan lengkap dengan infrastruktur dan sistem peladangan terkini bagi pengeluaran tanaman dan ternakan terpilih yang berskala ekonomi, dikendalikan oleh pengurusan stesen dan usahawan yang mendapat bimbingan dari segi pengurusan teknologi dan perniagaan. Ia merupakan satu kaedah untuk mempromosikan dan memindahkan teknologi Madi. Ladang contoh ini menjadi wadah teknologi untuk dilihat dan dipelajari oleh golongan sasar yang mana para usahawan tani dilibatkan dalam pengurusan dan pelaksanaan projek, seterusnya dibantu untuk mengkomersialkan teknologi berkenaan. Ladang Contoh Madi turut berfungsi sebagai tempat latihan dan rujukan bagi proses pemindahan teknologi Madi. Antara fokus Ladang Contoh adalah teknologi jangka masa panjang dan pendek seperti teknologi tanaman dan yang melibatkan usahawan sebagai peserta bagi tempoh 6 bulan hingga 1 tahun. Teknologi yang lazimnya digunakan di Ladang Contoh adalah teknologi janaan madi sepenuhnya. Terdapat 10 ladang contoh madi di seluruh negara dengan 2 ladang contoh bagi teknologi penternakan, manakala 8 contoh bagi kluster teknologi tanaman termasuklah ladang contoh Madi Langkawi. Sebagai contoh lain untuk ternakan kelulut di Madi Saratut, Sarawak. Penanaman rock melon secara sistem fertigasi menggunakan formula baja A dan juga B. Semasa menjalankan ladang contoh mengikut musim, setiap aktiviti pengendalian perlu dirancang dan dirangka seperti gerak kerja dan jadual perlu dilakukan agar proses penanaman pokok melon berjalan lancar. Bagi menyemai biji benih dilakukan 15 hari awal sebelum menanam ke dalam polybag. Pertama sekali kita perlu membasahkan medium peat moss menggunakan air. Tujuannya bagi melembabkan medium percambahan. Kemudian sediakan dulang tray yang untuk menyemai. Seterusnya kita mengisi peat moss ke dalam tray. Pastikan peat moss padat ke dalam lubang tray yang berada dalam 104 lubang ataupun lubang tray bergantung kepada penggunaan benih yang kita cadangkan untuk menanam. Masukkan benih ke setiap lubang dengan bahagian tajam ke bawah. Akhir sekali tutup dan sarungkan dengan plastik hitam selama 3 malam. Selepas 3 malam, buka plastik dan biarkan semayan terkena cahaya matahari. 3 unsur yang perlu untuk bercambah benih adalah air, suhu dan udara. Bagi penyediaan polybag berisi kokopit iaitu sebagai medium tanaman, kita menggunakan kokopit sepenuhnya. Penyediaan jumlah polybag bergantung pada jumlah benih yang kita semai. Pastikan kokopit dibasahkan dahulu dengan air. Dan kita buka polybag dan lipat sedikit polybag di bahagian atas bagi memudahkan pengisian kokopit. Dan tujuan utama kita melipatkan polybag tersebut supaya kedudukan polybag ketika berada di line para dan penitis berada dalam kedudukan selari dengan jarak tanaman polybag iaitu dengan jarak 30 cm jarak dan juga 90 cm jarak antara baris. Seterusnya bahagian menanam anak pokok ke polybag. Tempoh dari semaian anak pokok adalah dari tray ke polybag iaitu antara 10 hingga 14 hari selepas semaian. Pastikan lubang dibuat sedalam 4 cm dalam dan juga 4 cm lebar. Tujuan mendalamkan kokopit supaya kedudukan anak pokok berada dalam keadaan yang sepatutnya dan juga tidak menyengit. Perlu cermat ketika mencabut anak pokok daripada tray agar akar tidak tercabut. Selepas menanam, cucuk penitis berhampiran dengan pakal anak pokok supaya anak pokok dalam keadaan baik. Selepas menanam, cucuk penitis
berhampiran pakan anak pokok agar tumbuhan anak pokok dapat ditingkatkan melalui pengairan baja yang mengalir. Sistem fertigasi dan pengairan baja yang digunakan di ladang contoh Madi Langkawi iaitu kita menggunakan 2 tangki yang berisi air kosong dan juga air sebatian daripada baja A dan juga baja B. Yang pertama, kita masukkan baja A dan baja B ke dalam tangki berisi air sebatian baja A dan juga baja B. Seterusnya, sukat pH meter dengan bacaan 5.5 sehingga 6.5. Seterusnya, sukat isi meter dengan bacaan mengikut hari dan perlu mengikut jadual gerak kerja yang dilakukan. Pendembungaan amat penting kepada golden melon. Selain daripada pendembungaan daripada serangga-serangga yang ada, pendembungaan melalui manual ataupun sendiri juga diperlukan, iaitu pada hari yang ke-30 dan ke atas kita perlu melakukan pendembungaan terhadap pokok golden melon. Pertama sekali, untuk melakukan pendembungaan, pilih bunga jantan dari pokok melon yang berada di tengah atau ruas batang utama melon. Kedua, pastikan memilih bunga betina yang hendak dilakukan pendembungaan. Untuk mengetahui bunga betina berada di sulur daun pokok melon dan terdapat benjolan ataupun tabung di belakang bunga melon. Cara-cara untuk pendembungaan adalah yang pertama, pilih bunga jantan dari pokok berbeza dan juga pilih bunga betina yang hendak dipendembungaan. Yang kedua, buang kelompok bunga dan geserkan kepada bunga betina. Tempoh berjaya hasil pendembungaan dapat dilihat selepas 48 jam, iaitu apabila melihat berhasilnya dan dapat dilihat bakal buah yang akan membesar dan juga mahkota bunga yang layu dan juga gugur. Manakala bagi pendembungaan yang tidak berjaya ataupun gagal, dapat dilihat dengan mahkota bunga menjadi layu dan juga gugur serta buah menjadi kekuningan dan lama kelamaan dia akan gugur. Membuang sulur kepada pokok melon juga sangat penting. Dia perlu dilakukan pada hari yang ke-28, iaitu membuang sulur 1, 2, 3, seterusnya hari yang ke-35 dan seterusnya hari yang ke-50. Dia juga bergantung pada keadaan pokok melon tersebut. Tujuan membuang sulur adalah untuk memberi serapan baja yang maksimum ke atas pokok melon dan juga buah yang akan membesar. Tujuan kedua adalah untuk mengurangkan dari pembiakan serangga yang tersembunyi di celahan daun yang rimbun. Okey, dalam peringkat tuai, kita kena potong tangkai berbentuk T agar kualiti buah dapat dikekalkan. Itu tujuan kita memotong buah ataupun menuai demi menjaga kualiti buah tersebut untuk nilai jualannya. Okey, pemilihan untuk kita menuai, kita tengok kondisi buah ni, dia adalah kekuningan menyeluruh. Dan kita tengok juga pada peringkat belakang dia ni, dia lebih kembang. Ni adalah teknik kita untuk memilih untuk membuat tuaian ataupun harvest buah golden melon. Okey, caranya kita potong peringkat dan bentuk T ini. Okey, tujuan dia untuk mengekalkan buah ini lebih lama dan menjadi nilai kepada kualiti dalam jualan hasil buah golden melon. Dari segi pengurusan pembelian baja, benih dan juga racun melalui dana stesen, dan bagi pengurusan selepas tuai, jualan buah rock melon dan golden melon dijual dan dipromosi melalui media sosial seperti Facebook Taman Agroteknologi Madi Langkawi dan juga melalui promosi kaki tangan Madi sendiri, dan juga turut mengadakan jualan secara walk-in di stesen. Setiap jualan buah rock melon akan direkod mengikut bilangan buah, berat buah dan dijual dengan harga RM7 hingga RM8 sekilo mengikut saiz dan grade buah. Hasil jualan akan direkod sebagai hasil dana stesen. Pada tarikh 3 Oktober 2021, itulah bermulanya ladang contoh Madi Langkawi dengan pemantauan dari Pusat Pemindahan Teknologi dan Pembangunan Usahawan TE Mardi Kedah dan diselenggara sendiri oleh Pusat Pejabat
pengarah biji madi langkawi di bawah unit pengurusan peladangan dan persekitaran landscape, iaitu di bawah pegawai penyelia Puan Nur Hasmira binti Mahazir, penolong pegawai penyelidik Mardi Langkawi. Operasi penanaman rock melon secara sistem fertigasi di ladang contoh Mardi Langkawi bermula pada tahun 2021, di mana musim pertama tanaman rock melon varieti Glamour telah disemai pada tarikh 3 Oktober 2021. Semenjak dari itu, penanaman rock melon telah dijalankan selama 5 musim. Ladang contoh Mardi Langkawi menjalankan penanaman rock melon secara fertigasi. 5 musim penanaman melon telah dijalankan semenjak tahun 2021. Antara hands-on yang telah dijalankan di ladang contoh ini antaranya adalah kursus intensif lapangan teknologi fertigasi, demonstrasi formula dan baja, pengiraan dalam sistem baja dan teknologi fertigasi bagi penanaman sayur-sayuran, dan juga kursus hands-on organic farming dan penghindar serangga. Lain-lain hands-on dan kursus dijalankan juga di sini bergantung kepada permintaan daripada usahawan di sekitar Pulau Langkawi. Pengunjung ke Mardi Langkawi juga turut diberi peluang untuk masuk ke ladang contoh Golden Melon dan Rock Melon dan merasai dengan bergambar dan juga memegang buah. Iaitu tempoh 2 minggu sebelum harvest, kita akan buka kepada orang ramai untuk melihat ladang contoh dan menjadikan merasai pengalaman baru kepada pengunjung berkaitan dengan rock melon dan juga golden melon sebagai tujuan pendidikan. Bagi persijilan MyGap, ladang contoh Mardi Langkawi juga telah menghantar permohonan persijilan MyGap yang dikemukakan kepada Jabatan Pertanian Kedah dan telah diterima. Sebanyak 6 biji golden melon telah dihantar ke Jabatan Pertanian Langkawi untuk dihantar ke makmal analisa di Terengganu bagi tujuan analisa sisa baki racun perosak dan juga seperti mana yang diperlukan untuk mendapatkan persijilan MyGap. Untuk maklumat lanjut berkenaan dengan ladang contoh Mardi, bolehlah melayari sesawang www.mardi.gov.my untuk sebarang maklumat.